Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini 12 Rabiul Awal, mengikut satu kalender yang telah ditetapkan di negara Malaysia kita ini, dan 12 Rabiul Awal orang cuti untuk Maulidur Rasul, dan ramai juga daripada kalangan kita yang hadir untuk berharap pada tarikh 12 Rabiul Awal. Banyak juga aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada hari ini, dan sebahagian orang mungkin balik kampung kerana hari ini hari Khamis, esok hari Jumaat, Sabtu dan Ahad boleh bawa anak-anak balik kampung berjalan-jalan. Sahabat-sahabat, hari ini kita ada beberapa berita-berita yang best, yang sangat bermanfaat untuk kita berkongsi secara bersama. Moga-moga kita mendapat manfaat daripadanya. Yang pertama sekali, saya tertarik dengan kenyataan daripada Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Ustaz Abdul Hadi Awang. Ini adalah kenyataan terbaru yang beliau keluarkan pada hari ini. Dia kata, apakah kita hari ini benar-benar sayang kepada Nabi kita? Selama 40 tahun atau 60 tahun kita diberikan kehidupan, adakah hati kita sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marilah kita menyoal diri kita masing-masing. Adakah isteri dan anak-anak kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mendidik mereka supaya benar-benar sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita membiarkan mereka mencari mengikut akal fikiran mereka semata-mata? Kita mestilah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita sendiri, serta lebih daripada anak-anak dan isteri kita. Kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menambahkan kekuatan dan kemanisan iman kita kepada Allah SWT. Persoalannya, apakah tanda kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu tandanya ialah sejauh mana kita mengikuti ajaran agama, dakwah, jihad dan cara hidupnya. Kita mengikuti amalan, akhlak mulia dan sunnahnya, serta menjauhkan diri daripada amalan-amalan bid'ah dan khurafat. Selain itu, hendaklah sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita mendidik diri kita dan anak-anak ke arah itu, atau setakat mengucapkan kalimah sayang di bibir mulut sahaja tanpa dibuktikan kebenarannya? Sungguh mudah untuk mengakui kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW, kerana semua orang boleh mengakuinya, tetapi di mana buktinya? Sayang kepada baginda SAW sekadar dalam bentuk budaya dan adat, atau sayang yang bermusim, yakni sayang sekadar dalam bulan Rabiul Awal sahaja, tidak akan menjadi pahala ibadat. Kenyataan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita semua di dalam kita menghayati apakah yang berlaku pada hari ini. Sahabat-sahabat, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang juga mengingatkan kita berkaitan tentang apabila kita kata kasih dan kita sayang kepada Nabi SAW, kita kena buktikan dengan sebenar-benarnya. Lalu dibawakan hadis Nabi SAW yang difahami secara umum dalam kenyataan Tuan Guru, iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah cukup iman, tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah Nabi SAW itu lebih kamu cintai berbanding diri kamu sendiri, lebih daripada mak bapak kamu, lebih daripada anak-anak kamu, lebih daripada an-nas ajma'in, lebih daripada manusia secara keseluruhannya. Dan Tok Guru menegaskan untuk kita begitu fokus di dalam kita mencari amalan-amalan untuk beramal seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan kita menghabiskan masa kita dengan melakukan perkara bid'ah, demikian juga perkara khurafat. Itu yang disebutkan oleh Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, dan ditekankan sungguh-sungguh kasih sayang itu tidaklah bermusim. Tidak sekadar hanya pada bulan Rabiul Awal lalu berarak-arak bagi tahu kepada orang sayang Nabi, selawat dan sebagainya. Macam-macam majlis kasih sayang kepada Nabi SAW dibuat pada bulan ini, tetapi kita tak nampak daripada sudut practicality, daripada sudut melaksanakan apa yang dituntut di dalam risalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu adalah satu peringatan yang cukup penting untuk kita dengar, untuk kita ambil manfaat. Semua kita, tak kira lah ahli PAS ke bukan ahli PAS ke, adalah terlibat dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sahabat-sahabat, di samping kenyataan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ini, semalam berlaku jadi viral pula satu kenyataan daripada Dr. Daniel Zainal Abidin. Keluar satu poster beliau, Maulidur Rasul 1445 2023, Masjid Negeri Masjid Zahir Kedah Darul Aman, 28 September 2023 selepas maghrib. Tapi disebut di situ dibatalkan, dan disebutkan kenyataan admin program esok digantikan oleh asatizah lain atas sebab-sebab arahan dari pihak atasan. Kami doakan semoga program esok berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pihak masjid menghubungi kami menjelaskan perkara yang sebenar. Jadi dekat sini jadi isu bahawa kan program tu dibatalkan,
tetapi penceramah itu dibatalkan oleh pihak atasan, arahan daripada pihak atasan. Yang ini berlaku di Kedah, yang mana sebelum ni kita telah cover isu yang berlaku kepada Dr. Hafizah Musa. Isu Dr. Hafizah Musa, dia digugurkan di Putrajaya, maksudnya dekat Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Dan program ini sama juga dengan program Dr. Daniel, iaitu ia tidak dibatalkan program, tetapi hanya dibatalkan tokoh yang hadir, iaitu Ustazah Datuk Dr. Hafizah Musa, Nur Hafizah Musa. Dan dia sebut di situ, dia kata Ustazah digugurkan atas arahan pihak atasan dari menyampaikan kuliah di program mengajak muslimah berselawat dan mencintai Rasulullah SAW. Kes ni sama dengan kes yang dibawa oleh Dr. Daniel. Cuma Ustazah Dr. Hafizah Musa dia terlebih sikit apabila memberi satu persepsi yang tidak baik terhadap penganjur. Dia mengatakan di tengah-tengah macam-macam masalah sosial yang berlaku pada ummah, berlapang dadalah Ustazah mengajar dan mendidik hal akhlak, rumah tangga, pendidikan anak-anak, psikologi dan kemanusiaan, penyucian jiwa, membantu negara untuk mendidik ummah, tidak pun berpolitik kepartian. Lalu diangkat isu politik kepartian, yang mana perkara ini tidak disebut pun di dalam kenyataan admin Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Oleh sebab itu kita kena tahu bahawa daripada sudut jemput orang, batalkan jemputan dan sebagainya, ataupun membatalkan majlis, biasanya berlaku daripada pihak atasan. Pihak atasan itu biasanya yang dimaksudkan ialah pihak pengurusan masjid. Boleh jadi ia adalah orang yang lebih atas daripada itu, ataupun boleh jadi ia hanya pihak pengurusan masjid, majlis sahaja. Apabila mereka tidak membenarkan ataupun mereka membatalkan program, maka kita terpaksa menerima. Mungkin ada kesan daripada pembatalan berkenaan, tetapi kita perlu tahu dan kita perlu sedar bahawa sesuatu pembatalan ada sebabnya dan tak perlu kita angkat isu politik dalam isu ni. Kalau kita nak angkat isu politik, maka kita kena adil juga. Kalau di Putrajaya ada isu politik di situ, bagaimana pula di Kedah? Adakah di Kedah juga ada isu politik di situ? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi alhamdulillah, bukan apabila ustaz-ustaz kita ni tidak dibenarkan untuk mengajar ataupun dibatalkan kuliah mereka, ustaz-ustazah ini dibatalkan kuliah mereka, bukan membawa maksud dakwah itu terhenti. Bahkan hari ini alhamdulillah kita mendapat satu berita gembira, iaitu Ustaz Azhar Idrus telah mendapat tauliah daripada negeri Terengganu. Ustaz Azhar Idrus lulus tauliah mengajar dan ceramah. Ini kenyataan di dalam akhbar berita harian. Disebut Kuala Terengganu, penceramah bebas terkenal Ustaz Azhar Idrus UAI menerima tauliah mengajar daripada Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Maidam Terengganu untuk tempoh 5 tahun. Ustaz Azhar antara 14 selebriti yang lulus temuduga tauliah mengajar dalam tempoh 5 tahun bermula 1 Julai 2023 sehingga 30 Jun 2028. Temuduga tauliah mengajar bagi menyampaikan ceramah umum dan mengajar agama Islam berkitab dibuat Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, diketuai Mufti Terengganu Datuk Dr. Muhammad Sabri Harun. Sebelum ini, Jahid mengesahkan Ustaz Azhar antara yang tidak mempunyai tauliah untuk berceramah dan berkuliah di masjid dan surau di negeri ini. Difahamkan beliau sudah 3 kali dipanggil oleh pihak berkuasa untuk menjalani proses temuduga pemegang tauliah. Pesuruhjaya Jahid Miss Muhammad Rozi Bidin mengesahkan hanya 30 individu dalam senarai boleh diberikan kebenaran khas untuk menyampaikan ceramah dan kuliah agama di masjid serta surau di negeri ini. Sebelum ini, yang di-Pertua Maidam Datuk Syekh Harun Syekh Ismail dilaporkan berkata semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Negara dilarang menggunakan masjid serta surau di Terengganu sebagai pentas kuliah atau ceramah. Katanya larangan itu bertujuan memastikan masjid dan surau tidak disalahguna selain mengelak pengisiannya bercampur aduk dengan unsur politik kepartian. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin juga pernah menzahirkan rasa duka cita dengan pembabitan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat tanpa kebenaran Maidam. Jadi alhamdulillah, ini adalah satu berita gembira kepada orang-orang di Terengganu. Maksudnya lepas ni kuliah-kuliah Ustaz Azhar Idrus di sana akan jadi lebih mudah dan lebih tenang kerana kuliah beliau telah mendapat pengesahan ataupun mendapat pengiktirafan tauliah daripada Jabatan Agama. Dan perkara inilah yang saya sering sebut kepada ustaz-ustaz kita. Tolong ambil tauliah. Tolong mohon untuk dapatkan tauliah mengajar agama. Kerana ia akan memudahkan semua orang. Memudahkan awak yang mengajar dan memudahkan orang yang menjemput anda untuk mengajar. Akhirnya kita semua dapat ambil manfaat dalam bab ni. Kadang-kadang awak tak dapat tauliah bukan disebabkan awak tak bagus, awak tak cerdik, awak tak pandai ataupun begitu agresif dan sebagainya. Awak jangan bagi satu judgement terus kepada pihak Jabatan Agama. Mohon dulu. Kalau dia orang tak bagi, tak apa. Mohon lagi. Tak ada masalah. Mohon lagi. Bahkan orang yang telah dibatalkan tauliah seperti Zamihan Al-Ghari, dia telah dibatalkan dengan keputusan daripada Sultan Selangor pun. Dia mohon lagi. Akhirnya dia pun diterima untuk memegang tauliah daripada negeri Selangor. Teruskan memohon untuk mendapatkan tauliah. Akhirnya ia dapat memudahkan anda dan juga orang yang berada sekeliling anda. Sahabat, sekarang bulan Rabiul Awal, kita tentang Nabi SAW. 1 tahun lepas saya ada tulis satu buku untuk memberikan kefahaman
pemahaman kepada kita tentang keadaan bagaimana kisah-kisah yang biasa disebutkan orang hari ini tentang kelahiran Nabi SAW, sebahagian besarnya datang daripada kisah-kisah yang tidak sahih. Oleh sebab itu, saya kumpulkan kisah-kisah berkenaan di dalam buku Kisah-Kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi SAW. Anda boleh download versi e-book. Hari ni download, hari ni dapat. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua. Link saya letakkan dekat bahagian description. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.